Hai, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam subjek amalan Bahasa Melayu tingkatan peralihan. Okey, masih lagi dengan unit 10. Rezeki kita, objektif pembelajaran pada hari ini ialah menerangkan jenis pengawetan yang sesuai bagi sejenis makanan yang digunakan. Dan yang kedua, menjana idea tentang kepentingan pengawetan makanan. Baiklah, kita bagi jenis pengawetan yang sesuai bagi sejenis makanan yang digunakan. Jom. Okey, kita lihat yang pertama berdasarkan gambar aja ini bincangkan kaedah pengawetan makanan yang sesuai berdasarkan gambar. Yang pertamanya buah apel. Yang mana kita akan menggunakan kaedah pelilinan, iaitu proses menyalut buah-buahan dan sayur-sayuran dengan lilin cair untuk mencegah pertumbuhan bakteria pada permukaan kulit. Proses ini juga akan melambatkan kehilangan air, yang mana buah-buahan dan sayur-sayuran akan sentiasa segar dan tahan lama seperti buah apel dan tomato. Yang kedua, dari segi kaedah cili, yang mana menggunakan kaedah penjerokan, yang mana penjerokan makanan yang menggunakan cuka dan asid, makanan menyukarkan pembiakan mikroorganisma. Makanan yang biasa dijeruk termasuklah bawang, petai, kacang soya dan cili. Di mana gula juga boleh digunakan untuk menjeruk buah-buahan seperti buah pala, mangga dan ceri. Larutan gula pekat menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Yang ketiga, strawberry. Okey, kita akan boleh buat dari kaedah pengawetan pembotolan dan pengetenan. Yang mana pembotolan dan pengetenan merupakan proses pengawetan makanan dengan cara memanaskan makanan tersebut dan kemudian memasukkannya ke dalam bekas yang kedap udara. Makanan itu dididihkan untuk membunuh mikroorganisma dan bekasnya ditutup bagi mencegah mikroorganisma lain masuk ke dalam bekas tersebut. Ini adalah pembotolan. Seterusnya, ayam dan ikan. Kita akan guna kaedah penyejuk bekuan, di mana mikroorganisma tidak aktif pada takat beku. Penyejuk bekuan tidak membunuh bakteria tetapi ia menghentikan aktiviti bakteria yang menyebabkan makanan basi. Ia popular kerana ia tidak mengubah perisa sesuatu makanan kecuali buah-buahan. Okey. Lihat sayur-sayuran, kita menggunakan kaedah pembukusan vacuum, yang mana merupakan kaedah mengawet makanan dengan mengeluarkan udara dari dalam bekas pembungkus. Makanan tidak rosak kerana bakteria tidak boleh membiak dalam keadaan tidak ada udara. Okey, boleh. Terusnya, susu. Kita akan guna kaedah pempasturan, ialah proses pemanasan makanan sehingga suhu tertentu untuk beberapa ketika diikuti dengan pendinginan segera. Pemanasan pada suhu tersebut dapat membunuh kebanyakan bakteria aktif tanpa merosakkan rasa nilai nutrisi makanan tersebut. Dan last sekali iaitu telur. Contohnya telur itik ialah proses pengawetan makanan yang menggunakan garam. Garam menyingkirkan kelembapan pada makanan seperti telur itik dan ikan terubuk. Ini kaedah dia, telur itik kita akan masukkan dalam botol beserta dengan garam. Hasilnya akan menggunakan garam telur masin. Telur itik yang direndam di dalam air garam menghasilkan telur masin. Rasanya akan berubah menjadi masin. Garam digunakan untuk menyingkirkan kelembapan pada telur itik. Kepentingan pengawetan makanan yang pertama nak bagi makanan itu tahan lebih lama dan tidak rosak. Menyediakan sumber makanan yang berterusan, memakan makanan dari tempat lain, memudahkan penghantaran makanan, mengurangkan pembaziran, mudah untuk penyimpanan dalam bentuk bekas kecil. Kelas itu saja untuk hari ini. Okey, jangan lupa tekan subscribe, like dan share. Sekian, terima kasih.